Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini untuk pengajian mukhtasar kitab Al-Um, kita kesambung perbincangan pada muka surat 297 di bawah tajuk Imam menunggu kelompok yang kedua. Jadi perbincangan kita pada pagi ini masih lagi berkait dengan tajuk salatul khauf, salat dalam keadaan takut, khususnya dalam peperangan dan juga dalam situasi-situasi walaupun tidak dalam bentuk peperangan tapi keadaan yang tidak kondusif lah. Adalah keadaan takut. Baik. Jadi pada pagi ini kita akan sambung sebab tajuk itu telah kita bincang minggu lepas. Jadi sebagai sambungan pada pagi ini qaul yang ke-760 betul ada saya tulis dia punya qaul 760. Bahagian bawah sekali tu. Qaul Imam Syafi'i ke-760. Ini berdasarkan kepada kitab Mukhtasar. Bukan kitab asal lah. Kalau kitab asal tu banyak lagi. Imam Syafi'i berkata, demikian juga apabila imam mengerjakan salat khauf dengan mereka sebanyak 4 rakaat. Maknanya dia tidak qasar ya. Dia sembahyang salat secara tamam. Apabila imam mengerjakan salat khauf dengan mereka, yakni dengan orang ramai lah, dengan makmum tu sebanyak 4 rakaat. Baik di tempat bermukim atau dalam perjalanan. Sebab khauf ini walaupun asalnya berkait dengan musafir, khauf ini sebab berperang ni dia melibatkan musafir, ataupun dalam perjalanan walaupun tidak dalam keadaan berperang. Tetapi boleh berlaku juga salat khauf ni ketika dalam keadaan tidak bermusafir, yakni ketika bermukim. Misalnya peperangan berlaku tempat kita tidak bermusafir, tetapi ketakutan itu ada. Ia boleh duduk ketika menyelesaikan 2 rakaat sehingga orang yang lain di belakangnya dapat menyelesaikan salat mereka. Ia tetap berada dalam keadaan tasyahud. Tasyahud ni mana tasyahud awal. Ia tetap berada dalam tasyahud awal dan zikir kepada Allah. Mana dia kena tunggu tu. Kemudian dia berdiri dan menyempurnakan salat dengan rombongan yang kedua. Maksudnya begini. Imam salat 4 rakaat. Ini dalam salatul khauf. Jadi makmum tu dua tim lah, 2 grup. Grup pertama dia salat dengan imam, cukup 2 rakaat ni maknanya sampai pada tasyahud awal tu lah. Jadi dia boleh bagi salam. Kalau dia semaya 4 rakaat tak timbul masalah lah. Masalah sekarang ni makmum untuk grup pertama dia semaya 2 rakaat kemudian dia bagi salam. Itu maksudnya. Yang semaya tamam itu 4 rakaat tu bukan makmum tu, situ imam itu. Jadi bila grup pertama bagi salam, jadi imam tu duduk pada rakaat yang kedua lah. Jadi mari pula grup yang kedua, imam pun bangun untuk rakaat yang ketiga. Jadi maknanya untuk grup kedua tu dia semaya qasar jugalah. Cuma imam tu semaya salat secara tamam. Boleh faham tak? Jadi maknanya imam salat 4 rakaat, manakala makmum tu 2 kumpulan tu salat 2-2. Jadi 2 kumpulan berimamkan kepada seorang imam sahaja. Boleh juga begitu. Boleh faham Itu ringkas saja itu.
Jadi qaul yang ke 760 ni isu dia imam salat 4 rakaat untuk 2 kumpulan makmum. Itu maksudnya. Okey. Mana boleh lah. Boleh begitu. Ini salah satu bentuk salatul khauf. Kalau dalam kitab ni dia sebut panjang lagi, tapi saya setakat saya baca tengok tu dia makna lebih kurang saja untuk bab tu kalau nak betul-betul itu juga kena beli terjemahan Rifat Fauzi tu lah. Jual lembu seka. Boleh beli kitab tu, berbala lah. Berbala kitab tu. Kambing lah kalau lembu boleh dua jilid, 2 set. Sebab anaknya anak kata begitu ni sebab anak rujuk. Jadi bila kita tengok tu, manakala ada berlaku perbezaan nuskhah, dia akan sebut. Hak ni lebih tepat, dia akan sebut. Itu tahqiq tu Rifat Fauzi, sebab tu kitab tahqiq hak dia ni jadi rujukan utama sebenarnya. Rifat Fauzi. Kita apalah. Kita pergi pada qaul yang ke-761, masih lagi di bawah imam menunggu kelompok yang kedua. Jadi tunggu tadi tu makna tunggu tunggu maksud tunggu tu makna imam berada lama pada tasyahud awal tu. Kenapa tu? Pada tasyahud awal tu maknanya imam tu berada agak lama. Sebab apa? Sebab dia nak pastikan makmum kelompok yang kedua masuk dalam salat. Tapi tidak lama sangat. Tapi maknanya bila dia selesai tasyahud tu dia tidak terus bangun. Begitu. Baik, qaul yang ke-761, Imam Syafi'i berkata, apabila imam melakukan salat maghrib, kemudian ia salat dengan rombongan pertama sebanyak 1 rakaat dan dia tetap berdirilah untuk rakaat yang kedua tu. Bila dia selesai rakaat pertama, maka dia pun bangun, dia tetap berdiri. Lalu rombongan pertama menyempurnakan salatnya, kemudian imam itu mengerjakan 2 rakaat dengan rombongan kedua, maka hal itu memadai baginya insya-Allah, kata Imam Syafi'i. Dia ceritanya begini. Mana ni sembahyang maghrib lah. Sembahyang maghrib. Imam seorang tadi tak apalah sembahyang 4 rakaat. Rombongan pertama 2 rakaat. Rombongan kedua 2 rakaat. Jadi imamnya 4 rakaat. Okey, hak ni pula ni sembahyang maghrib. Maghrib ni 3 rakaat. Jadi untuk rakaat pertama, untuk rombongan yang kedua, yang pertama, 2 rakaat lepas tu imam jadi imam kepada rombongan yang kedua. Jadi bila imam tu salat untuk peringkat permulaan lagi, selesai rakaat pertama, maknanya dia bangkitlah untuk rakaat kedua. Pada di situ dia tunggu. Situ ada intizar. Apa tunggu tu? Nak tunggu supaya makmum yang pertama tu dia selesaikan 2 rakaat. Jadi maknanya imam tu kena tunggu 2 rakaat. Duduk diri. Lepas ni kita akan bincang lagi perkara tu, kita boleh faham lah. Mana kalau tunggu tu berlaku lebih 2 kali, tak sah semaya mengikut Imam Syafi'i. Sekat 2 kali. Dia itu ijtihad lah. Jadi tunggu 2 rakaat. Bila makmum yang kedua selesai salat 3 rakaat, maka masuk grup yang kedua untuk berimamkan dengan imam yang sama. Dia masuk tu ketika imam berada pada rakaat yang kedua lah. Maka semayalah 2 rakaat. Mana 2 rakaat? 2 rakaat gitu. Lepas tu bawah tu dia ada tambah. Maknanya imam tu akan tunggu pada tahiyat akhir untuk bagi salam bersama dengan makmum yang kedua. Bui salam sekali lah. Begitu. Baik, cuba kita tengok di sini. Itu maksud dia nya. Jadi maknanya makmum grup pertama hanya dia semaya serakaat aja dengan ini. Lepas tu dia teruskan 2 rakaat lagi tu tanpa imam lah. Sebab imam ni dia tunggu situ. Duduk pada rakaat kedua, berdiri tu dia tunggu untuk selesai rakaat makmum grup pertama, sebab nak tunggu masuk makmum grup yang kedua. Hak itulah tajuk Imam Syafi'i buat tu, imam menunggu kelompok yang kedua. Kelompok kedua tu mana? Kelompok makmum yang kedua. Boleh faham Jadi maknanya makmum kelompok pertama tu dia hanya 1 rakaat saja dengan imam tu. Lepas tu 2 rakaat lagi dia buat sendiri. Ni salatul khauf. Sebab tu anda sebut daripada awal lagi, salatul khauf ni dia sebenarnya dia cara kaifiat dia tu ada agak pelbagai lah. Sebab dalam keadaan yang tidak kondusif itu. Baik, insya-Allah kata Imam Syafi'i, bolehlah. Namun saya menganggap makruh. Kalau tengok pada hak asal dia, makruh di sini maksudnya Imam Syafi'i kata saya tidak sukalah. Itu makna makruh.
Saya tidak suka hal demikian. Kerana apabila ada dua kelompok solat, dua kelompok ni mana dua kelompok makmum, kena tulis situ, takut tak faham, takut jadi keliru pula. Kerana apabila ada dua kelompok makmum solat bersama satu imam, lalu salah satu kelompok mengambil bahagian lebih banyak bersama imam dibanding ke kelompok yang lain, maka yang lebih berhak mengambil bahagian lebih banyak bersama imam adalah kelompok yang jumlah jemaahnya lebih banyak, lebih ramai. Imam Syafi'i dia lebih suka begitu. Tapi dia tetap kata sah. Sebagai contoh, misalnya ni berkait dengan dua kelompok. Kena ingat kita bincang ni salatul khauf. Okay, kelompok pertama katakanlah 10 orang. Kelompok kedua katakanlah 20 orang. Jadi kalau mengikut Imam Syafi'i, dia lebih suka untuk hak 2 rakaat tu dia kena kelompok yang lebih ramai. Mana betul lah kalau kelompok yang pertama tu 10 orang, kelompok kedua tu 20 orang. Jadi kelompok pertama tu dia ambil serakaat aja bersama imam. Jadi untuk 2 rakaat lagi bersama imam tu dia bagi pada kelompok yang kedua. Sebab apa? Sebab kelompok yang kedua tu jumlah jemaahnya lebih ramai. Boleh faham itu yang dimaksudkan di sini. Okey, boleh faham? Kalau tak faham boleh terus tanya, sebab kita nak pindah pada 762. Hak ni sebab kita tak biasa buat, ya boleh. Imam tu dah pada dia qiyam. Qiyam pada rakaat kedua. Sebab bila dia sekar rakaat pertama dia bangkit, dia tunggu sih. Tunggu kelompok pertama selesai dulu solat. Itu maksud dia. Hak ni maksud intizar ni, tunggu tu. Tunggu kumpulan kedua masuk. Jadi kena tunggu dalam mana? 2 rakaat. Jangan dibuat tempat kita ni, sebab ni untuk salat khauf saja ni. Untuk salatul khauf, salat takut ketika musim peperangan ataupun keadaan yang menakutkan, walaupun tidak musim peperangan pun. Misalnya kita tahu perampok ke, atau adalah tak kira rasa keadaan itu. Begitulah. Ada orang tanya lah, musim banjir lah ke mana Ustaz? Kita kata dia musim banjir, dia tak sama kedudukan orang. Misalnya di tempat yang kritikal, kita ni kalau tunggu ni habis ni solat ni, sedekah hidup tengah naik, semaya. Tapi dalam keadaan berhati-hati gitu. Sebab tu dia semaya ni dia baca paling pendek ayat serakaat satu baris tak apa. Tak perlu dah sempurna seperti solat ketika dalam keadaan biasa. Tu. Tapi kok mana pun kena solat tu takut, termasuk takut juga tu. Dan tidak musafir pun bermukim tu. Baik, sesat ya. Jadi makna di sini ada makna intizar, tunggu. Dan itulah tajuk yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Kena ingatlah tunggu tu maknanya kelompok kedua tu dia masuk selepas kelompok pertama bagi salam. Bila bagi salam, kelompok pertama pun insiraf lah. Istirah mana? Gede panggil istirah ni. Pergi gelai lah. Beradu kita kata. Maka masuklah kumpulan kedua. Masuk kumpulan kedua tu dia berimamkan kepada imam hak tadi. Imam tu berada pada rakaat kedua. Lepas tu lagu mana tu? Hak mana dulu nak wisalat? Tu imam dulu ke lagu mana? Tunggu pula situ. Tunggu pula di situ. Baik. Ada pendapat kata tak perlu tunggu, tu imam bagi salat, lepas tu makmum tambahlah. Makmum tambahlah. Boleh gitu pun. Sebab kukuk mana pun tetap imam itu dia masuk dulu dalam solat tu. Hak taklihnya, hak khilaf berat ulamanya, mana makmum dulu yang masuk daripada imam. Okey, kita bincang dah sebelum ni. Ingat tak? Okey, Nabi pergi ke apa ni? Disesatkan. Hak ni dalam apa? Dalam ni. Dah tak ke dalam Nasa'i. Nasa'i rasanya. Kerana Nabi pergi sesat satu isu berlaku di Quba tu. Apa-apa Bani Amar bin Auf itu. Sehingga lewat semayasa. Jadi saya nak bakar jadi imam. Dah bila kata ni Nabi ni tak sampai lagi ni, kita ni nak sampai waktu iqamat dah ni. Bolehkah kalau tuan jadi imam, dia tanya saya nak bakar kata boleh. Saya nak bakar duduk tengah semaya, Nabi mari. Kayak cerita kan? Bila Nabi mari tu Nabi pergi duduk depan. Maknanya Nabi mencelah sah lah. Pergi duduk depan. Saya nak bakar tak tahu. Duduk depan tu makna sah pertama lah. Ataupun setengah riwayat kata tidak sah pertama, dia duduk tepi saya nak bakar, belakang saya nak bakar. Mana antara sah pertama tu. Jadi orang ramai pun tepuk tangan. Tasfiq tepuk tangan. Mula-mula saya nak bakar awak tak tahu. Awak terti. Adalah sebab tu. Tapi selepas tu ramai lagi orang tepuk. Saya nak bakar pun berpaling, tengok Nabi ada. Nabi isyarat dengan tangan.
Nabi isyarat. Nabi buat gitu kan. Sayyidina Abu Bakar kata alhamdulillah. Akak tangan alhamdulillah. Dia pun undur ke belakang. Dia undur ke belakang kan. Nabi pun pergi ke depan. Cerita dia. Jadi Nabi jadi imam tu Nabi lewat pada makmum tu. Lagu mana? Tu kita bincang dah tu panjang lebar kita bincang. Dia timbul isu situ kalau sama-sama kalau berlaku rakaat pertama tak ada masalah lah. Maknanya bagi salam serentak sama. Masalahnya kalau berlaku rakaat kedua tu imam masuk. Lagu mana? Maknanya makmum akan sudah dulu. Tak apa tu boleh. Segi fiqh. Boleh. Boleh tu. Jadi maknanya ketika imam bangkit untuk rakaat akhir, makmum tu kena bagi salam awal. Tu satu. Ada yang tengok dalam kitab lain dia kata makmum kena tunggu. Hak ni intizar imam. Hak ni yang tunggu tu imam. Hak tu kena makmum kena tunggu. Kena tunggu tu imam. Dalam kih-kih lagu tu. Tapi kih tu pun setahu anak sekali tu yang berlaku ya. Para Nabi pun. Begitulah. Baik, tak apalah. Hak ni kita bincang ni hak tunggunya imam bukan makmum. Baik. Qaul yang ke-762. Imam Syafi'i berkata, apabila imam melakukan salat khauf ketika bermukim, ni tidak musafir lah. Maknanya dia semaya. Baik. Tak apalah kita baca sini. Imam melakukan salat khauf ketika bermukim. Lalu dia membahagikan suatu kaum menjadi 4 kelompok. Maka dia mengerjakan satu rakaat dengan satu kelompok. Lalu dia tetap berdiri dan kelompok tadi menyempurnakan salat sendiri. Anda baca dulu keseluruhan. Setelah itu melakukan salat bersama kelompok kedua sebanyak satu rakaat. Kemudian imam itu tetap duduk. Duduk ni duduk pada tasyahud awal. Dan kelompok kedua menyempurnakan salat sendiri. Lalu melakukan salat bersama kelompok ketiga. Lalu imam melakukan salat bersama kelompok ketiga sebanyak satu rakaat. Dan posisi imam tetap berdiri pada rakaat ketiga. Rakaat yang keempat lah. Kemudian kelompok yang ketiga, sebab kelompok ketiga menyempurnakan salat sendiri. Lalu melakukan salat bersama kelompok keempat sebanyak satu rakaat dan imam tetap duduk. Lalu kelompok keempat menyempurnakan salat sendiri. Kalau sekali baca tu tak faham tu. Dia maksudnya begini. Anda tengok dalam asal ni lebih mudah. Dia gini. Cerita dia begini. Ni bab salat khauf lagi ni. Jadi mungkin masyarakat tu ramai. Jadi imamnya seorang. Mana imam ni semaya bermukim, mana dia tidak qasar. Dia semaya tamam. Baik. 4 kumpulan. Makmum 4 kumpulan. Imam semaya dengan kumpulan pertama. Bila imam sudah serkat, imam akan bangun untuk rakaat yang kedua. Imam. Makmum pun bangun. Cumanya imam duduk situ, tunggu. Jadi makmum kelompok pertama, dia tambah 3 rakaat di semaya. Imam duduk tunggu. Imam duduk tunggu. Lama lah tu caca rakaat pertama. Sebab apa? Nak tunggu selesai kelompok pertama, tambah 3 rakaat lagi. Boleh faham tak? Bila kelompok pertama wisalah, masuk kelompok kedua. Masuk kelompok kedua berimamkan imam yang sama. Mana imam tu duduk pada rakaat yang kedua sambil berdiri. Maka imam pun selesai rakaat pertama dengan tahiyat awal. Dia tunggu pula di tahiyat awal tu. Jadi kelompok yang kedua bangun lah. Maka kelompok kedua pun dia akan selesaikan solat dia dengan tambah 3 rakaat. Lama tu, dah 2 kali tunggu. Baik. Habislah tu. Mari kelompok yang ketiga. Imam pun bangun. Imam bangun tu daripada tahiyat awal. Imam bangun tu dia duduk pada rakaat ketiga untuk makmum kelompok yang ketiga. Maka dia semaya. Jadi bila imam semaya, imam duduk selesai semaya tu rakaat yang ketiga. Imam bangun untuk rakaat yang keempat. Jadi hak yang ketiga tadi dia pun semayalah tambah 3. Imam tunggu pula situ. Duduk berdiri caca lama. Sampai selesai 3 rakaat hak kelompok kedua tambah. Lepas tu baru masuk kelompok yang keempat. Pelik-pelik maya ni. Biarlah nanti dulu jadi lagu mana maya kita kira lepas ni. Nak biar faham tu dulu. Bila selesai kelompok ketiga wisalah, imam duduk berdiri pada rakaat keempat tu.
Masuklah kelompok yang keempat. Maka semayalah. Semaya tu, jadi imam tu tunggu pula pada tahiyat awal, tahiyat akhir. Duk tunggu ni, geruk yang keempat ni selesai, bui salat sekali dengan tu imam. Berapa kali tunggu? 4 kali tunggu. Cuba tengok apa kata. Dalam hal ini ada 2 pendapat. Sah ke tak maya pasal ni? Imam Syafi'i kata dalam hal ini ada 2 pendapat. Kalau jenis maya lagu ni. Yang pertama, bahawa imam itu telah berbuat yang tidak baik. Namun dia tidak harus mengulangi salat, baik untuk dirinya maupun makmum hadut belakang. Kisah ada ulama kata sah mai itu. Makmum pun sah, imam pun sah. Cumanya kalau kita tengok dalam teks Arab ni, dia kata tu imam tu telah melakukan perkara yang buruk, asaa dia. Tapi sah mai dia, tak perlu ulang balik. Dia pun sah, makmum pun sah. Ni semua ni salatul khauf ni. Kalau salat lain terai tak sah lagi ni. Baik. Tu pendapat kelompok pertama. Kelompok kedua, salat imam batal. Bahawa salat imam batal sementara salat kelompok pertama sempurna kerana mereka telah keluar dari salat imam sebelum salat imam rosak. Sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i, bila makmum ni dia nak salat sendiri, dia kena ada niat dalam hati dia keluar daripada jemaah tu. Faham tak? Dia kena ada niat gitu dalam mazhab Syafi'i lah. Mesti ada niat gitulah. Jadi maknanya salat makmum kelompok pertama tu sah. Imam pun sah lagi ni pada waktu ni. Baik, kita pergi lagi. Demikian juga salat kelompok kedua tu, makna makmum kelompok kedua menjadi sempurna, sah juga. Apa sebabnya? Dikarenakan mereka telah keluar sebelum imam rasak. Sebab imam pun sah lagi. Kerana bagi imam dalam salat itu ada masa tunggu pertama setelah menunggu yang kedua. Di antara rasak salat orang yang mengetahui apa yang diperbuat dan disempurnakan oleh imam setelah 2 rakaat pertama. Yang tidak mengetahui hal tersebut tidak batal salatnya. Kerana tidak boleh bagi imam menunggu dalam salat selain 2 kali. Di mana masa tunggu terakhir bagi imam adalah dalam keadaan duduk lalu memberi salam. Tak faham kamu satu tu tak. Dia gini cerita dia. Dia sekarang ni, sebab tu anda tanya tadi, dia tunggu berapa kali? Tunggu tu maknanya hakikatnya kita kata paling tidak 3 lah. Sebenarnya kalau nak kira dia gini. Mula-mula sembahyang, mula-mula dengan imam sama ya. Jadi makmum ni dia 4 kelompok. Kelompok pertama dia akad takbiratul ihram sama imam. Dan kelompok pertama dia sembahyang rakaat dengan imam. Bila imam naik rakaat yang kedua, duduk berdiri, dia pun niat sembahyang seorang. Sembahyang sendiri, makmum ni. Dia sembahyang seorang, dia tambah 3 rakaat lagi tu. Jadi imam dia tunggu 3 rakaat imam dia cacat. Sebab tu ada dalam kitab sebut imam tu boleh berzikir dalam hati lah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Jangan hu tak boleh. Hak ni, hak boleh. Mana zikir hak boleh. Zikir hak boleh saja. Baik. Patut habis 3 rakaat tu. Mana 4 rakaat lah kelompok pertama. Dia pun pergi salat. Masuk kelompok yang kedua. Makna sudah berlaku berapa sekali tunggu. Imam tunggu kali pertama. Tunggu selesai makmum kelompok pertama. Bila masuk yang kedua, maka dia sembahyang bersama imam. Serakaat juga. Jadi bila imam berada pada tahiyat awal, imam tunggu situ. Duduk lama pada tahiyat awal. Pada rakaat kedua. Jadi kelompok yang kedua bangun untuk tambah lagi 3 rakaat. Baik, habis 3 rakaat, maka imam pun bangun. Bangun untuk rakaat yang ketiga. Baik, pada ketika imam berada pada rakaat 3, sudah berlaku 2 kali imam menunggu. Kan tak? 2 kali itulah yang jadi masalah ni. Jadi kalau mengikut Imam Syafi'i, dia kata setakat 2 kali tu je. Jadi maknanya untuk orang rakaat ketiga, lagu mana? Tu persoalan dia. Jadi makmum pertama sah sembahyang dia. Makmum yang kedua sah. Makmum yang ketiga ni masalah. Sebab apa? Sebab imam akan tunggu untuk kali yang ketiga. Sebab tak boleh dah tunggu kali ketiga. Jadi
Bermulanya batal salat imam bila berlaku tunggu kali yang ketiga. Cumanya kalau kelompok yang ketiga, kalau dia tidak tahu dah tu imam tunggu 2 kali dah tu tak apalah, tak batal lah dia nya. Jadi makna kelompok ketiga lagi batal lah. Yang keempat tu. Di sini yang pentingnya, kenapa tu imam tu jadi batal? Sebab dia tunggu lebih pada 2 kali. Maknanya semasa dia tunggu untuk 2 kali, sekali pertama kali 2, tak batal lagi. Sebab tu makmum kelompok pertama, kelompok kedua tak batal. Sebab pada waktu tu salat imam masih belum batal. Cuma di sini ada khilafnya, kelompok ketiga tu masa dia masuk tu makmum tak batal lagi. Ada tu. Ke kelompok ketiga dia masuk tu imam duduk rakaat ketiga, imam tak batal lagi tu. Sebab imam tunggu baru 2 kali. Tu. Cuma masalahnya bila imam tunggu, imam habis rakaat pertama, imam bangun. Jadi rakaat kumpulan ketiga ni memang dia niat pisah daripada imam. Sebab tu tak batal dia. Batal sebenarnya yang keempat. Sebab apa? Sebab masa dia masuk berimam ke imam batal dah. Sebab imam sudah tunggu 3 kali. Boleh faham? Jadi maknanya 3 kelompok pertama tu tak batal lagi. Yang keempat tu baru batal. Sebab apa? Sebab berlaku pada kelompok keempat itulah berlaku imam tunggu 3 kali. Boleh faham tak maksudnya? Gitu. Sebab pada rakaat ketiga tu imam tunggu tu ketika qiyam. Enggak ketika qiyam itu, kelompok ketiga ni dia sah, dia sudah keluar, dah niat keluar dah pada mana 3 kelompok tu sah, kelompok yang terakhir tu jadi tak sah. Sebab apa tak sah? Imam Syafi'i sebut dah sini. Sebab hal tu sudah berlaku tunggu kali ketiga. Jadi tunggu kali keempatnya bila? Nak wisalat. Kayak bila tu imam dia keempat tu, imam tu dia tak wisalat lalu, dia tunggu sekali dengan makmum yang keempat ni. Jadi bila makmum yang keempat sampai rakaat keempat, sesat dia baca tahiyat akhir, barulah imam bagi salat. Maknanya dia batal lah semaya dia tu. Gitu maksud dia. Kita kata ada kau buat hijab lagu ni. Ni orang panggil ijtihad Imam Syafi'i bahawa tunggu tu setakat 2 kali. Dah tunggu ni lama. Sebab dalam mazhab Syafi'i ni ada juga tunggu semaya, tunggu sekadar makmum sesat baca Fatihah untuk salatul jahri, kan? Mak tahu lalu ngaji pondok ni tak? Almarhum Tok Guru Mufti Besar Kelantan dia amal tu dalam mazhab Syafi'i. Atas dasar la salata liman lam yaqra bi Fatihal kitab. Tak sah, tak jadi semaya sesiapa yang semaya tak baca Fatihah. Tak kira makmum, tak kira imam. Itu tarjih dalam mazhab Syafi'i. Jadi bila semaya maghrib kita ambil semaya jahat. Misalnya anda jadi imam, anda baca Fatihah. Selepas tu anda baca inna a'taina. Kalau anda selepas Fatihah tu terus anda baca inna a'taina, tak ada ni makmum nak baca Fatihah. Sedangkan makmum kena baca. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia bagi ruang di situ. Tunggu sekejap. Dengan kadar baca ayat yang sederhana, makna makmum ni selesai baca Fatihah, barulah imam baca ayat. Tu dalam mazhab Syafi'i. Tempat kita mah tu lah. Sebab tu kalau biasa kita dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin, patut amin, senyap mata tu imam. Upah hidup tunggu tu. Tunggu sekejap. Hak ni tunggu lama, sebab tu jadi batal tu. Hak tu tunggu sekejap tu untuk Fatihah. Dan tunggu hak tu dia tidak melibatkan mana-mana pihak berubah rukun. Faham? Kata tunggu tak berubah rukun, bodoh cacat belaka tu cuma tunggu mata. Tunggu ni ingat seminit tu. Nak tunggu tu makmum baca Fatihah. Hak ni dak tunggu ni sampai 3 rakaat nak beza. Tu tak boleh tu. Tak boleh tu kan? Gitu. Makna jangan terbaik buat lah begini ya. Jangan terbaik buat sampai 4 kali. Sekat 2 boleh lagi. Sebab kalau 2 dia tunggu sekali ya. 2 kelompok. Kalau 3 boleh lagi. Sebab dia akan jadi tunggu 2 kali ya. Ni bila 4 kumpulan jadi tunggu sampai 3 kali sampai 4 kali. Nak wisalat tu. Tunggu pula situ. Tu tak boleh tu. Kalau ada orang tanya nak, taklah buat lagu ni ada dalil kau. Tu jadi masalah tu. Sebab ni dia kira salatul khauf. Sebab hak jenis tunggu tak ada. Dan zaman Nabi buat jenis tunggu, orang panggil sekali. Tu memang ada kalau misalnya contoh kita kata
Contoh kita kata semaya 2 rakaat, semaya qasar bagi yang bermusafir. Tu imam semaya serakaat, lepas tu tunggu. Makmum pun semaya cukup 2. Mari makmum yang kedua, dia semaya serakaat dengan tu imam. Hak tu ada. Maknanya tunggu tu sekali saja berlaku. Tapi hak ni sampai 4 kali. Ataupun paling kurang 3 kali. Kalau tu imam tu wisalah dulu, makmum pun naik. Supaya masbuk lah. Nah, supaya masbuk. Boleh, tapi tunggu lebih dari 2 kali atau tak boleh. Sebab apa Imam Syafi'i kata tak sah batal tu? Sebab perbuatan itu tidak pernah berlaku di zaman Nabi. Tak ada zaman Nabi sahabat buat sampai 4 kali gitu. Itu maksud dia. Gitulah. Okay, seterusnya kita pergi seterusnya lah. Habis setakat tu. Cumanya di bahagian akhir tu, di mana masa tunggu terakhir bagi imam adalah dalam keadaan duduk lalu memberi salam. Kena ingatlah tu hak tu. Cuba tengok semula muka surat 299 bahagian akhir tu sebelum kita pergi pada meringankan bacaan tu. Hak yang keempat tu. Di mana masa tunggu terakhir bagi imam adalah dalam keadaan duduk. Duduk tu kena tulis duduk tahiyat akhir. Lalu memberi salam. Hak tu anak-anak ayatnya. Lalu memberi salam tu terjemah dalam bahasa Melayu kita. Kalau hak Arab dia fa. Fa ni, kalau kita nak terjemah fa ni, fa yusallimu alaih. Fa tu maknanya selepas tu. Mana selepas dia tunggu, mana kelompok yang keempat tu, mana tu imam duduk pada tahiyat akhir. Dan dia baca lah tahiyat akhir tu. Cuma dia tak wisalah. Apa tak wisalah? Dia tunggu supaya kelompok keempat tu selesai semaya. Selesai semaya pun dah habis semaya. Kelompok yang keempat pun baca tahiyat akhir. Bila sesuatu fa yusallimu, barulah imam tu beri salam bersama dengan kelompok yang keempat. Jadi fa tu dia tidak selalu. Kan kalau ngaji bahasa Arab kan, mana fa ni ada tarakhi, ada selang masa. Kalau summa tu lain. Summa tu selalu. Kemudian lepas ni gini lalu. Hak ni fa ni ada selang masa. Tu. Rasanya ngaji bahasa Arab tu jumpa dah tu dengan Ustaz Arif tu dah. Gitu. Jadi kalau hak Arab ni lebih jelas lah kita faham daripada nahwu tu. Mana 4 kali tunggu. Tu tak boleh gitu. Baik, tak apalah, kita pergi seterusnya. Saya ambil sedikit lagi. Meringankan bacaan pada salat khauf. Bacaan ni hak mana? Hak selepas Fatihah. Bukan meringankan bacaan tu pada Fatihah. Yang kata, boleh baca separuh Fatihah. Baca 3 ayat Fatihah. Tak boleh. Fatihah bacaan ni maknanya selepas ayat selepas Fatihah. Baik. Imam Syafi'i berkata, ini qaul 763. Qaul 763. Ana sebut tu supaya tidak berlaku khilaf nombor. Imam Syafi'i berkata, banyak dah qaul yang kita baca. Padahal ni kitab ringkasan 763 kan. Patut tak ingat ustaz. Ngaji memang lah. Kalau ingat berlaku, ngaji paling sedap lah. Memang ngaji tak ingat. Tak apa, kalau kita belajar kita boleh tahu. Dia gini pengalaman anak lah. Kadang-kadang kita ngaji ni banyak sebenarnya kita tak ingat. Tapi bila pop tu masalah, dia jadi ingat. Gini. Padahal kalau orang tanya kita, mikir kok. Tapi pun, kena buat gini. Dia ingat. Tapi ada juga tak ingat pun. Ingat ada cerita ni, Maulana cerita ni. Dia ada seorang Maulana di India, nama apa anak tak ingat dah. Mungkin kalau anak-anak murid dia pernah dengar, dia ingat dah. Dia tulis kitab. Dia ni alim salah. Dia tulis kitab tentang manasik. Tetap buat haji. Orang guna buku dia sebagai panduan buat haji. Dia tulis. Tiba-tiba bila dia pergi buat haji, dia salah buat haji. Dia nak masuk ke Hijri Ismail, nak masuk tawaf. Ke Hijri Ismail tu ke, masih dalam Kaabah lagi. Dia nak masuk ke tu masa tawaf. Kalau tak ada orang jaga, dia nak masuk ke tu. Budak pergi dia, budak kecil. Pakcik tak boleh masuk sini. Budak tu tak tahulah budak bersama mana, budak tu pegang tangan dia. Pakcik tak boleh masuk. Dia pun kejut baru dia teringat. Yalah Hijri Ismail tak boleh masuk. Padahal dia tulis kitab je jadi panduan orang. Dia tak ingat. Muka tak pernah buat. Dia tak pernah pergi haji. Tak pernah tawaf. Dia tanya budak tu. Kalau kita kecek Kelantan kan, awal tahu mana? Dia kata saya baca dalam buku tu. Buku dia tulis lah. Buku mana tu tulis. Dia suka dia ilik kepala dia. Aku tulis buku aku pun tak ingat. Budak ni dia baca buku aku, dia lebih ingat pada aku. Dia sekat pula aku jangan masuk ke tu. Enggak, dia ni gata mulut tanya tahu mana. Dia kata saya kita baca dalam buku ni. Kena buku dia tulis.
Noyaknya manusia ni gitulah Maulana besar tu. Hanya tak ingat boleh. Sebab dia masalah praktikal tu, kalau kita buat ada mula-mula tu sama pun salah pun. Ana pernah. Ya kita sebut tak malu apa pun moga benda ni awan. Sujud sawi, lepas ni kita belajar sujud sawi. Lupa tu. Kita buat sekali sujud sawi. Hari tu teringat, yo kau sujud sawi gitu, kita pula. Tanya ya, ambo sujud sawi sana berapa kali? Sekali sujud ustaz. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, kena buat sujud semula tu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ngau sujud sawi ke 2 kali. Nabi buat 2 kali. Noaknya salah padahal benda simple benar tu dak. Mana buat kan? Kita perlu tanya je, ana sujud tadi sekali ke 2? Sekali ustaz. Kalau mengikut saya kena sujud pula tu. Tambah. Asalkan masa tu tidak selang lama. Tu ya. Malu kat orang tu. Mana buat lagu mana? Tapi itulah manusia kan. Nyada gitu. Lepas tu sebab kita ni sujud sahwi ni pun, bagi khilaf lagi tu. Bagi khilaf lagi, tapi mazhab Syafi'i muakkad. Ditekankan. Dia tidak wajib. Tak apalah tu kita akan tengok juga selepas ni. Baik, seterusnya cuba kita tengok di sini meringankan bacaan pada salat khauf. Qaul yang 763 kata Imam Syafi'i. Pada salat khauf imam membaca Ummul Quran yakni Al-Fatihah dan satu surah yang panjangnya serupa dengan surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Tu surah yang sederhana lah tu. Untuk memberi keringanan pada situasi perang dan beratnya membawa senjata. Sebab kadang-kadang duk pikul senjata duk maya, cuba tengok pok kita ni berapa kilo tu beg atas belakang tentera darat kita tu. Semaya tu duk atas biar kan berat tu reka-reka sudahlah. Hak ni lah kita boleh pakai Subhana Rabbiyal Azim baca sekali tak apa dah. Subhana Rabbiyal A'la kita baca sekali tak apa dah. Tak payah baca 3 kali. Makna ringan. Apabila ia membaca Qul Huwallahu Ahad pada rakaat yang pertama atau yang serupa dengannya, maka saya tidak memandangnya sebagai sesuatu yang makruh. Boleh juga. Yalah kalau dalam fiqh satu ayat boleh dah. Apabila imam berdiri pada rakaat kedua dan orang-orang yang ada di belakangnya menyempurnakan salat sendiri. Hak saya sebut tadilah. Mana sini berlaku tunggu juga ni. Maka imam dapat membaca Ummul Quran dan surah yang panjang lah. Sebab bila-bila dia tunggu tu. Saya menyukai apabila imam mengumpulkan beberapa surah sehingga orang yang ada di belakangnya menyelesaikan salatnya. Okey, hal ni melibatkan salat qasar. Jamak qasar lah ketika musafir. Imam semaya. Semaya ni salatul khauf ni. Ni ingat jangan lari tu. Imam semaya pada rakaat habis rakaat pertama, imam bangkit rakaat kedua. Jadi, imam kena tunggulah situ. Jadi kelompok pertama ni dia akan tambah surah lagi selesai sembahyang. Dalam proses tambah tu lah imam dia akan baca surah tu agak panjang. Kira-kiranya biar selesai ni makmum pertama ni selesai ke salat. Selepas makmum pertama beri salat, masuklah kelompok kedua. Dia tak berlaku 4 kali tadi sebab ni 2 kelompok sebab 2 rakaat. Jadi masuklah kelompok kedua semaya bersama imam yang mana imam pada waktu tu berada pada rakaat yang kedua. Jadi maknanya imam tu duk baca Quran lagi dah. Dia baca Quran dia, baca panjang tak apa tu sebab tu Imam Syafi'i suka ke dia capur-capur mana qul huwallah ko, pakku dia baca. Kuliah. Gabriel. Qul huwallah. Suratul Falaq, suratul Nas, pak ataupun nampaknya tu makmum ni pun buat lambat juga. Boleh lagi baca Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Buat apa tu? Nak suruh hak ni selesai dah kelompok kedua masuk. Bila kelompok kedua masuk, maka semaya imam bila sampai rakaat kedua, ketika itu dia boleh beri salat. Boleh beri salat terus tak apa. Atau khilaf pula situ. Ataupun dia nak tunggu kelompok kedua ni beri salat sekali pun boleh juga seperti tadilah. Tapi di situ saya nak sebutnya berapa kali tunggu? Sekali ya. Kalau paling tidak 2 kali tunggu makmum yang kedua ni sampai baca tahiyat kan muka 2 rakaat. Tahiyat awal lah. Tahiyat akhir itu tak ada tahiyat awal. Jadi dia beri salat sekali dengan imam. Boleh juga begitu. Hak ni berlaku tunggu 2 kali. Kalau imam tu kira wisalah selalu, maka makmum pun tambah serkat seperti orang masbuk. Hak tu sekali ya tunggu. Boleh gitu. Ni mudah lah ni. Tak timbul masalah.
Hak tadi jadi masalah sebab 4 kali tadi tu. Paruk pula tu kena 3 rakaat kena tunggu. Tapi ada juga sebenarnya setengah ulama kata dak, hak sembahyang 4 rakaat ni hanya imam saja, makmum sembahyang 2 rakaat. Ada yang kata begitu. Sebab apa? Mungkin dia boleh maya qasar kan. Dia sebenarnya biarlah anak-anak sebut dia sebenarnya maya qasar walaupun tidak musafir pun memang ada ulama kata boleh dalam keadaan begini, dalam keadaan khauf. Walaupun asalnya semaya qasar ini jumhur ulamanya untuk musafir. Kenapa hal tu? Tapi pendapat yang kata boleh ni kira pendapat yang kecil sangatlah sebenarnya. Umumnya kata tak boleh lah. Tapi Imam Bukhari antaranya kata boleh. Khususnya orang sakit misalnya, boleh qasar walaupun tidak musafir. Sebab keadaan sakit dia tu susah tu supaya orang musafir juga tu. Kayak musafir ni apa yang musafir tu? Apa orang musafir boleh nyamuk lagi, boleh qasar lagi apa? Kerana ada kesusahan pada musafir. Tapi setengah ulama kata tidak. Orang musafir ni boleh jamak qasar, jamak lagi qasar lagi kerana musafir tu sendiri. Tak kira lah ada susah ke tak ada susah, musafir tu sendiri boleh. Jadi bagi ulama yang mengatakan illat orang musafir boleh jamak lagi boleh qasar kerana susah, enggak susah tu ada bukan untuk musafir saja. Kalau orang sakit pada susah boleh. Tu alasan ulama tu. Jadi bagi ulama yang kata hanya musafir saja boleh qasar, kalau tak musafir tak boleh. Kalau sakit duduk rumah pun kena mai tamam lah. Gitulah khilafnya. Jangan sebut banyak kali dah tu, acak kali dah tu sebenarnya. Baik, kita pergi lagi seterusnya. Okey, apabila imam berdiri pada rakaat kedua, sidra, perenggan yang ketiga di bawah bab ni. Apabila imam berdiri pada rakaat kedua dan orang-orang yang ada di belakangnya menyempurnakan salat sendirilah. Tadi. Maka imam dapat membaca Ummul Quran dan surah yang agak panjang. Saya menyukai apabila imam mengumpulkan beberapa surah sehingga orang yang ada di belakangnya menyelesaikan salat dia. Begitu. Jadi maknanya bila rombongan pertama tu, kelompok pertama wisalah, mana imam duk baca Quran lagi pun. Apa? Sebab dia berdiri, duk tunggu rakaat kedua, kelompok kedua masuklah. Imam tak boleh rakaat tu. Dia kena tunggu rombongan kedua masuk tu. Baik. Rombongan yang lain memulai salat di belakang imam apabila rombongan pertama bagi salat. Ia membaca setelah rombongan kedua ini memulai salatnya dengan membaca ayat yang panjangnya lebih kurang daripada Ummul Quran. Maknanya tu imam tu dia baca Quran tu seterus tu dia baca Quran sampai masuk rombongan kedua tu. Di sini ada dua pilihan sebenarnya. Mana tu imam tu dia tunggu bila masuk rombongan kedua baru dia baca, baru dia mula baca Fatihah, dia baca surah tu. Itu cara yang kedua lah. Cara pertama tadi dia baca Fatihah, sedangkan kelompok pertama tu tambah serakat, tapi imam tu baca Fatihah dan dia baca ayat tu panjang. Tujuan apa baca ayat panjang? Nak biar ada kesempatan kelompok pertama selesaikan salat dan ada kesempatan juga untuk kelompok kedua masuk dalam salat. Dalam keadaan imam masih baca Quran. Kedua-dua tu boleh. Gitulah maksud dia. Dan imam memberikan kesempatan kepada mereka untuk membaca Ummul Quran. Mereka tu siapa? Makmum grup kedua. Dan pada salat yang tidak dijaharkan. Mana hak tidak dijaharkan ni, berarti molek ni. Hak tidak dijaharkan semaya sir tu lah. Semaya ke dia? Zuhur dengan asar. Jadi kalau kita tengok sini, maknanya dalam konteks pandangan Imam Syafi'i, bagi salat jahar yang tu imam baca juga, makmum tak perlu baca Fatihah. Tu maksud dia sini. Bercanggah paruk dengan takut-takut dalam mazhab Syafi'i tu. Tak apalah, biarlah. Sebab tu kita kena faham, tidak semestinya pendapat mazhab Syafi'i itulah pendapat Imam Syafi'i. Tak mesti. Kadang-kadang pendapat Imam Syafi'i ini tidak menjadi pendapat mazhab dia. Apabila imam menambahkan bacaannya sehingga rombongan kedua dapat menambahkan bacaan selain Ummul Quran, maka hal itu lebih baik. Ni maknanya untuk salat yang tidak dijaharkan. Tapi kalau salat tu jahar, misalnya maghrib, isya, subuh, bila tu imam makmum tak perlu baca dah surah selepas Fatihah tu. Tetapi dalam solat zuhur dan asar kena baca juga sunat tu. Molek bacalah.
baru menyerupai sifat salat Nabi. Jadi kalau tu imam tu baca panjang, makmum dah lagi baca selepas Fatihah tu baca surah lain. Tak apalah. Sebab Imam Syafi'i dia suka gitu. Mana boleh perlu dia kira gitu. Sebab tu dia kata hal itu lebih baik. Boleh faham tak? Sebelum kita pindah pada qaul seterusnya. Boleh kan? Sebab dia ada juga setengah-setengah tu. Dia kata tak apa ustaz, kita buat faham dia tu. Tak boleh. Dia kena tanya kau tak faham. Sebab gini ada juga ada berlaku tu bila tanya tu jadi hak dia mengajar pun banyak pula timbul maklumat lain. Ada juga berlaku gitu. Itu pengalaman kita mengajar. Pengalaman kita mengajar. Tak apalah. Kata apa boleh tanya. Kita pergi seterusnya yang terakhir, poin terakhir. Qaul yang ke-764. Imam Syafi'i berkata kunut. Kunut pula ni. Imam Syafi'i berkata kunut dibaca pada salat subuh dalam mengerjakan salat khauf kena baca kunut juga dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat gitu. Sebab dia kunut dia mazhab Syafi'i ini walaupun tidak wajib tetapi sangat ditekankan. Siapa kata buat kunut memang kena panggil lah. Lapan orang likum. Tu imam tak baca kunut. Naknya penekanan ya, tapi Imam Syafi'i pun tidak likum gitu. Anak buah nampak lebih gede daripada tu imam ni. Ustaz Ami kata anak kena likum lapan orang tak baca kunut. Tapi hak kecek ngapu masa kuliah tu tak ada apa-apa dia kata. Ni Ustaz Ami. Tu kama qala Ustaz Ami qad naqaltu mink. Laku tu minum saya nakal daripada dia tu. Jangan maafkan pula. Kunut dibaca pada salat subuh dalam mengerjakan salat khauf. Dan kunut tidak dibaca selain pada salat subuh. Kerana tidak ada keterangan yang sampai kepada kami, kata Imam Syafi'i, bahawa Nabi SAW membaca kunut pada salat khauf. Ketika selain subuh maksudnya. Kena tulis tu. Bagi Imam Syafi'i dia kata tak ada maklumat sampai pada dia Nabi salat selain pada subuh Nabi baca kunut. Maknanya bagi dia kunut ni dibaca juga ketika salat khauf. Itu mafhumnya. Namun kata Imam Syafi'i lagi, apabila seseorang imam berkunut pada salat khauf, maka hal itu boleh-boleh saja. Apa ni? Namun apabila seseorang imam berkunut pada salat khauf di sini mana selain subuh. Kenapa hal itu? Sebab kalau subuh tak ada masalah. Tapi kalau ada orang semaya salat khauf, mana selain pada subuh dia baca juga kunut. Boleh saja dia kata. Sebabnya kalau dalam keadaan tidak salat khauf, ada Nabi baca kunut bukan dalam waktu subuh. Misalnya zuhur ada Nabi baca kunut. Jangan tanya lah tu kunut nazilah ustaz. Ni kita cakap dalam konteks pandangan Imam Syafi'i. Sebab ana pun faham gitu juga. Nazilah tu. Tak apalah. Kerana Nabi SAW membaca kunut pada sebahagian salat ketika terjadi pembunuhan terhadap para sahabat di telaga Ma'unah itu. Kau kena bunuh kan? Jadi di sini maknanya salat khauf subuh tetap baca kunut juga mengikut pendapat Imam Syafi'i. Tapi salat lain tidak. Walaupun salat lain ada Nabi baca kunut ketika tidak salat khauf, zuhur misalnya, tapi itu kunut nazilah. Kunut kerana bencana. Kerana malapetaka. Tapi kena ingatlah solat subuh ni khusus baca kunut ni mazhab Syafi'i saja. Dan adalah pandangan ulama-ulama tertentu. Tapi kalau nak kira 4-3 mazhab lagi tak ada. Lepas tu kalau tanya saya, lepas tu ustaz kita nak amal mana? Dan nampaknya 3 mazhab besar tu tak amal. Ana sendiri pun, Ana sebut kan? Sebab ni bukan usuluddin ni, bab fiqh ni. Takut salah. Ana tidak kalau ana semaya di rumah ana dengan keluarga ana, memang ana tidak buat sebab ana pun terima pendapat lebih kuatnya tak ada tu. Pengkhususan kunut tu untuk subuh tu, hak Nabi buat tu semuanya nazilah. Tu kita katalah. Dah tu ramai kata gitu, tapi Imam Syafi'i dan tokoh-tokoh mazhab dia faham lagu lain. Itu khilaf tu. Lepas tu kita kata hak ni lebih kuat lagi hujah tu kita kata. Sebab tu perkara ni jadi khilaf muktabar. Dah hak ni khilaf berkait dengan peribadi. Kalau kita tak baca pun tak apa, kita tak boleh nak sama kita. Dia report sebab kita tidak salat tidak kunut misalnya. Naik mahkamah. Tak boleh timai pun bening. Tak hakim pun bening. Nak guna peruntuk ke mana? Tak ada. Ngebagi lagu tu ya. Tapi kalau orang tak semaya subuh, ada hukum dia. Sampai bini boleh minta cerai. Fasah lah fasah. Pergi jumpa Tok Hakim, bukan Tok Nokan Hakim, Tok Hakim. Kata suami saya ni
Sama tak mai subuh. Jemaah sah dia pergi. Sebab jemaah tak lewat rumah. Lah ke mana? Saya rasa saya tak boleh pergi, takut tipu bala kena pas saya. Boleh lah tu. Kuno tak ada peruntukan. Tapi kalau tak semaya, isteri boleh minta fasakh dari sudut fiqh. Kita tangguh setakat itulah.